penyokong PAS, ahli-ahli dan penyokong parti-parti dalam Pakatan Rakyat, rakan-rakan daripada NGO, kawan-kawan daripada yang tak berparti, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Syukur kepada Tuhan, malam ini dapat kita bersama sekali lagi dalam majlis yang begitu ramai, lebih 3.000 yang hadir pada malam ini. Ini menandakan bahawa DAP di Pulau Pinang bertapak begitu kukuh dan makin kuat dari hari ke hari. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, saya bukan datang ke Pulau Pinang, saya balik kampung. Balik kampung, negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat, yang ketua menterinya, orang menyebut ketua menteri Pulau Pinang adik Mat Sabu. Saya berbangga dapat adik yang macam ni. Saya bimbang kalau dapat adik macam Isa Samad, macam pemimpin-pemimpin UMNO. Tetapi kepimpinan Ketua Menteri Pulau Pinang, sama-sama kita ketahui setakat ini rekod yang cemerlang, tidak rasuah, telus dan bertanggung jawab kepada rakyat. Kalau kita mendapat seorang adik yang nakal dan rasuah, apa payah kita. Dengan itu, kami daripada Parti Islam memberi sokongan penuh kepada Ketua Menteri Pulau Pinang. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, 4 tahun kita lalui pemerintahan di Pulau Pinang, ujian yang begitu hebat, terutama kritikan, hentaman daripada media, akhbar-akhbar utama milik UMNO dan Barisan Nasional memainkan peranan berbagai cara. Setelah berlalu 4 tahun, alhamdulillah, seorang pun adun dan juga exco Kerajaan Pulau Pinang tidak lompat daripada parti. Inilah yang membanggakan kita. Mereka telah lalui 4 tahun. Pulau Pinang pula menghadapi tekanan yang dahsyat yang disokong oleh media utama. Hampir setiap minggu tunjuk perasaan diadakan di sekitar Komta. Daripada isu besar hal-hal tanah sampai isu penarik beca, berbagai hadiah mereka kemukakan kepada Ketua Menteri. Daripada seluar dalam sampailah kek berbentuk najis. Tetapi Ketua Menteri terus bertahan dan makin hari makin kuat mendapat sokongan rakyat. Saudara-saudari, rakan-rakan yang dihormati sekalian, daripada awal selepas Lim Guan Eng mengangkat sumpah menjadi Ketua Menteri, kritikan terhadap beliau dan DAP tidak pernah berhenti walaupun satu saat. Kritikan paling hebat sampailah ke peringkat Lim Guan Eng nak jadi yang di Pertuan Agong. Itu yang paling dahsyat sekali. Ini hadirin sekalian, satu angan-angan yang amat berhormat Lim Guan Eng paling dahsyat sekali. Anti-Islam, tuduhan setiap masa, berbagai tunjuk perasaan dibuat
di Komta, kadangkalanya di pekarangan masjid, mengatakan Lim Guan Eng anti Islam. Saya sendiri hadirin sekalian tidak tahu di mana anti Islamnya, tetapi kita boleh lihat apakah anti Islam yang dibuat oleh Lim Guan Eng zaman Kosukun peruntukan kepada agama Islam 12 juta 1 tahun. Lim Guan Eng anti Islam dinaikkan kepada 20 juta. Tahun kedua semangat anti Islam Lim Guan Eng bertambah, dinaikkan peruntukan kepada 24 juta. Tahun ketiga Lim Guan Eng lagi anti Islam, tak dapat disembunyikan lagi sifatnya yang anti Islam. Peruntukan kepada agama Islam di Pulau Pinang dinaikkan kepada 33 juta. Tahun keempat, kebencian Lim Guan Eng kepada Islam sudah terlalu terserlah, tak dapat dilindungi lagi. Peruntukan kepada agama Islam 63 juta. Itu tanda anti Islam. Sebaliknya negeri yang diperintah oleh UMNO, Menteri Besarnya Melayu UMNO, membela bangsa, agama dan tanah air, negeri sembilan, peruntukan kepada agama Islam 12 juta. Banyaknya. Hadirin saudara-saudari yang dihormati sekalian, memang sifat anti-Islamnya itu tak dapat dilindungi. Bila dia memberi allowance kepada orang yang hafal Quran, pada muka orang Melayu, siapa hafal Quran dapat allowance pula. Yang tidak anti-Islam, mereka sanggup menarik bantuan daripada sekolah agama rakyat. Inilah retorik UMNO, hadirin sekalian, yang tidak menjadi. Selepas 4 tahun isu ini tidak kedengaran lagi, menandakan pilihan akan datang kita Pakatan Rakyat akan menang besar di Pulau Pinang ini, insya Allah. Memanglah kita menghadapi berbagai-bagai serangan. Kita bernasib baik zaman ini ada alternatif media, ada blog, kita boleh hantar berbagai maklumat melalui Twitter, SMS, email. Maka serangan media PN itu dapat kita patahkan dari masa ke semasa. Walau bagaimanapun mereka terus, MCA memainkan peranan mengatakan DAP alat PAS, DAP kuda tunggangan PAS. UMNO pula mengatakan PAS kuda tunggangan DAP, PAS alat DAP. Sekarang kita mau PAS dan DAP alat memperalat untuk menumbangkan Barisan Nasional. Api perkauman memang dimainkan. Orang Melayu terpinggir di Pulau Pinang. Kita tahu bahwa Pakatan Rakyat baru mengambil alih 4 tahun. Kalau orang Melayu terpinggir di Pulau Pinang ini 50 tahun lebih, siapa yang memerintah? Siapa yang memerintah selama ini? Semuanya itu dikumpulkan untuk dilonggok, diletak kesalahan kepada Pakatan Rakyat. Kerajaan negeri ada berbagai-bagai program, terutama untuk menyelesaikan, mengurangkan masalah rumah mampu milik. Insya Allah akan diterangkan oleh Ketua Menteri nanti. Mana-mana negara dalam dunia perumahan rakyat termiskin, diantaranya dipikul oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Sebab itulah kita nak ambil alih pentadbiran Putrajaya untuk kita cuba selesaikan masalah perumahan orang miskin.
Dia tidak boleh hanya kerajaan negeri semata-mata, mesti ada gabungan. Inilah yang coba diikhtiarkan, dan kita juga tidak mendiamkan diri untuk melihat masalah besar hal perumahan ini dapat diatasi dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, memang isu perkauman isu yang mudah ditiupkan. Kalaulah Pakaraya menang, DAP lah yang berkuasa. Di kampung-kampung, di Terengganu, di kawasan pendalaman Pahang, pendalaman Johor, naik spanduk UMNO kalah, DAP menang. Kalau UMNO kalah, siapa yang menang? PAS dan Pakatan Rakyat. Tapi diletakkan dalam spanduk UMNO kalah, DAP menang. Seolah-olah rakyat Malaysia tidak tahu matematik. Ini coba dimainkan, terutama oleh badan kerajaan yang bernama Biro Tata Negara, yang sentiasa membuat kursus-kursus meracuni pikiran terutama pegawai-pegawai kerajaan. Sedangkan Pakatan Rakyat melalui konvensinya telah mengisytiharkan bahwa perkara dalam perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan, pasal 153 hak istimewa orang Melayu dan hak bumi putra akan dijamin oleh Pakatan Rakyat bila mengambil alih pemerintahan nanti. Tapi ini tetap dimainkan. Saya sebut hadirin sekalian, selama ini mereka menjadi juara membela hak bumi putra. Sebenarnya mereka hanya membela UMNO putra, pemimpin-pemimpin UMNO. Betul atau tidak? Disalahkan DAP. Coba lihat, selepas 13 Mei berbagai perkara dibuat oleh kerajaan untuk membantu bumi putra. DAP dalam parlimen saya lihat tidak membantah usaha untuk membantu bumi putra yang terbanyak. Di antaranya kerajaan mencurahkan puluhan juta, ratusan juta untuk Bank Bumi Putra. Bank Bumi Putra memberi soft loan kepada orang-orang Melayu, kepada Bumi Putra. Apa yang kita lihat? Bank Bumi Putra telah hilang sekarang. Sudah jadi CIMB, Cina, India, Melayu, Bengali. Siapa yang bertanggung jawab menghilangkan Bank Bumi Putra ini? DAP kah yang bertanggung jawab? Hah? 2,5 bilion dibongkar oleh yang berhormat Lim Kee Siang dalam parlimen. Skandal BMF. Bumi Putra mana yang dibantu? Bumi Putra Hong Kong. Bila mereka gagal, salahkan DAP. Mereka gagal,